Isu banyak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat lagi berjumpa dalam program kuliah kita setiap minggu. Dan sekarang kita berada di hujung daripada bulan-bulan Ramadan yang amat mulia. Dan insya-Allah Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita supaya pada akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini dapatlah kita meningkatkan amalan-amalan kita di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan kekuatan amalan ini kepada kita. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita, baginda Nabi SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita daripada kitab Alam Barzakh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tajuknya iaitu mengharapkan kematian kerana takutnya fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah fitnah yang menyebabkan keruntuhan agama. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah hari kiamat itu terjadi hingga ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya lalu mengucapkan, andai saja aku yang menempati tempatnya ini. Hadis riwayat Imam Malik. Daripada hadis ini dapat kita pahami bahawa di mana satu zaman nanti manusia kerana kebaikannya sampai dia terus mengingati mati. Setiap kali dia melewati kuburan orang mukmin, dia akan berkata, andaikan saya berada di tempatnya sekarang ini. Pada saya orang alim lah. Pada saya belum sampai tahap tu lah. Kalau kita lewat kuburan orang, kita kata macam tu. Paling-paling kita tengok aja. Yang akan lewat kuburan orang yang mati pun, kita tak pernah kata, andai saja sekiranya aku yang di tempatnya, dikafankan, dimandikan, disolatkan dan sebagainya. Di mana pada satu tahap manusia ni kesedaran ni, kerohaniaannya begitu tinggi. Bukannya sebab terlalu banyak maksiat, terlalu banyak. Tidak, memang satu tahap nanti dia macam tu. Kesedaran dia bukan sebab dia tak tahan dengan Allah. tidak. Sebab kesedaran kerohaniaannya begitu tinggi. Akhir zaman. Di akhir zaman. Bila masa Wallahu a'lam. Sampai Bisawab. tu semua orang Ya. tu kan, yang orang miskin tak ada apa tak ada, selepas dia kata 3 tahun lah, lepas tu dunia kiamat kan. Selepas makmur tu 3 tahun Ya. daripada tu kiamat kan. Jadi masa tahap nanti di mana manusia ni semuanya dah menjadi baik lah.
Tapi pada saat itu dah saya rasa begitu begitu masa tu berlalu. Lepas tu datang lagi satu masa yang kekacauan tu lah. Kekacauan tu lagi pada masa itulah dikiamatkan. Setelah turunnya Imam Mahdi, Nabi Isa ya. Kemudian Dajjal, laknatullah itu. Jadi semuanya dah berlalu. Maka satu masa lagi nanti ada satu masa di mana umat manusia ni balik semula ke asalnya. Macam tak ada agama. Dan akhirnya disitulah Allah Ta'ala kiamatkan dunia. Itu banyak hadis Nabi ni tentang dalam zaman. Dalam masa tak diceritakan. Macam mana? Dalam masa orang baik jadi hanyut balik tu tidak disebutkan. Kita mengambil maklumat ni hanya berdasarkan daripada Quran ni dan juga sunnah Nabi. Itu yang paling muktamad lah. Nabi Muhammad kata tunjuk jari dia. Itu perumpamaan yang kiamat sama jarak jari. Allahu a'lam bissawab. Sebab Nabi Muhammad pun dia ketika ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, adakah kiamat itu tiba?" Maka Nabi membaca Al-Quran, "Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha." Bahasanya saat kiamat itu pasti akan datang. Lepas tu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bilakah kiamat itu berlaku dan berapa lama dunia ini berakhir?" Begitu. Nabi menjawab, "Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya." Tapi ketika ditanya berapa umur dunia ini, maka Nabi jawab, adapun umur dunia ini katanya 50,000 kali pusingan. 50,000 kali pusingan. Pusingan itu dalam bahasa Arab dipanggil ad-daur. Ad-daur. Maknanya bumi ini berpusing sebanyak 50,000 kali. Kata 50,000 kali. 50,000 daur kata Nabi. Jadi dua pusingan ni. Pusingan tu lah, Pusingan bumi sendiri tu. Pusingan bumi sendiri. Malaysia dengan pusingan ni tahu. Jadi pusingan yang dikatakan sini adalah pusingan bumi. Bumi ni kan berpusing kan? Dia pusing bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatan liulil albab. Jadi Nabi ketika dia keluar rumah, kemudian dia lepas biasa solat ni, dia akan pandang ke langit. Dia akan berkata, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatan liulil albab." Jadi semuanya Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi dan berlakunya siang dan malam sebagai petanda bagi orang yang berfikir. Jadi bumi itu berpusing. Ini ayat falak, falakiyah, ilmu hisab kami itu. Jadi Nabi melanjutkan, satu daur pusingan bumi itu kata dia sama dengan 400,000 tahun lamanya kalau diukur dengan waktu dunia ini. Jadi sekali dia berpusing itu sama dengan 400,000 tahun. Dari mana Nabi tahu? Malaikat Jibril beritahu sebelah. 400,000 tahun dalam hadis itu. Kalau pusing matahari setahun sekali setahun. Ini dia pusingan secara keseluruhan lah. Yang berpusing itu. Ini hadis apalah, hadis yang sangat kuat. Yang kuat lah. Dia menceritakan tentang kehebatan Nabi itu, di mana dia bukan hanya tahu pasal fiqh aja lah. Sains pun tahu. Sains pun dia tahu. Semua dia tahu. Sebab apa? Sebab ilmu Nabi ni dia bukan ilmu laduni ya. Dia ilmu wahyu. Ilmu direct. Direct daripada Allah Ta'ala. Sebab tu dia disebut Nabiul Ummi. Kenapa disebut Nabi itu Nabiul Ummi? Sebagai simboliknya di mana Nabi tidak mendapatkan ilmu daripada membaca dan menulis. Sebab dia tak tahu baca menulis. Nabi sampai wafat tak tahu baca. Dia tidak membaca dan menulis. Macam kita. Sampai mati tak baca. Tidak. Bukan dia dah lama-lama dia belajar baca. Tidak. Semua Al-Quran dalam mati dia. Itulah yang maksud dengan Baitul Izzah. Jadi ilmu Nabi itu, dia ambil daripada kalam. Kalam tu daripada Allah. Lepas tu daripada kalam tu turun ke Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz tu lah Jibril ambil. Lepas tu sampai pada Nabi. Nabi nak semua tu Ustaz. Satu Al-Quran macam tu. Mestilah. Sebab dia ilmu dia ilmu cahaya kan. Laisal ilmu bi kasrati ta'lim bal huwa yakzifuhu fi qalbi man yasha.
Sebenarnya ada kalanya ilmu ini tidak dituntut melalui pelajaran, tapi ada kalanya ilmu itu dipancarkan langsung dalam hati kita. Macam gelombang. Manusia biasa pun ada. Laduni lah, ilmu laduni. Tapi ilmu laduni ini di mana tahap manusianya dah begitu tinggi lah. Kalau orang-orang sufi dipanggil ilmu irfani. Di hikmah dia terlalu banyak Misalnya macam salah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Zar Al-Ghifari. Dia tidak begitu banyak dikenali dalam dunia politik. Sebab sahabat-sahabat Nabi ini kan banyak juga yang berkecimpung dalam dunia politik. Sebagai Amirul Mukminin. Tapi dia ini adalah seorang ilmuwan. Jadi ulama-ulama sufi memang kenal dengan Abu Zar Al-Ghifari ini, dan dia banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan ilmu, dengan kematian, ketuhanan dan sebagainya, tentang hari kiamat. Salah satu hadisnya tentang zikrul maut. Ini sengaja dikutip lah. Dalam dialog Abu Zar Al-Ghifari, ini asal sahabat lah, tapi bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam dialog Abu Zar Al-Ghifari dengan seorang lelaki, di mana seorang lelaki ini pernah datang kepada dia nak menanyakan beberapa soalan. Teks asalnya macam ini, kata dia, Ja'a rajulin ila Abi Zar faqala ya Aba Zar ma lana nakrahul maut. Faqala li'annakum amartumud dunya wa akhrabtumul akhirah. Itu bahagian pertama. Ya Aba Zar, atrifni bi syai'in minal ilmi. Fakataba ilai, innal ilma katsirun walakin in qadarta alla tusi'a ila man tuhibbu faf'al. Faqala lahu ar-rajul, wa hal ra'aita ahadan yusi'u ila man yuhibbu? Faqala lahu, na'am, nafsuka ahabbul anfusi ilaika, fa iza anta asaitallah faqad asa'at ilaiha. Dalam statement yang lain, lelaki ini bertanya lagi pada Abu Zar, fa kaifa tara qudumana 'ala Allah? Maka Abu Zar menjawab, pertama, faqala ammal muhsin minkum faqal ghaibi yaqdama 'ala ahli. Yang kedua dia jawab, wa ammal musii'u minkum faqal ibiqi yuraddu 'ala maulah. Ini menarik sekali. Dialog ini memang satu pengajaran yang amat luar biasa lah, daripada seorang sahabat yang begitu mulia, yang begitu banyak ilmu-ilmu yang didapatkannya daripada Rasulullah. Sebelum saya terangkan hadis ini, ada lagi satu hadis lain di mana Rasulullah sendiri memberi wasiat kepada Abu Zar Al-Ghifari. Maknanya kalau dah Rasulullah sendiri menyampaikan wasiat, tentulah dia orang yang special kan. Macam Nabi bagi tahu pada anak dia, pada isteri kan, orang-orang terdekat dia, tentulah orang ini adalah orang yang special. Itu juga dengan Abu Zar Al-Ghifari. Sebelum yang inilah, kata Rasulullah, fi wasiyati Rasulillah, ya Abu Zar, iyyaka wal ghibah, fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Qulta lima zaka ya Rasulullah? Qala li anna rajul yazni fayatubu ilai fayatubu Allah. Fa ammal ghibah la yaghfiruha hatta lisahibiha. Hadis tentang mengumpat. Fi wasiyati Rasulillah, Rasulullah berwasiat kepada Abu Zar, ya Abu Zar, iyyaka wal ghibah, berhati-hatilah dengan perbuatan mengumpat. Karena kata Nabi, mengumpat itu fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Bahasanya mengumpat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Lebih besar daripada berzina. Dia ada jalannya. Kenapa dikatakan bahawasanya dosa mengumpat itu lebih besar daripada zina? Ada jalannya. Nabi bagi tahu dalam hadis ini. Lepas tu Abu Zar berkata, Qulta lima zaka ya Rasulullah, kenapa pula mengumpat itu lebih besar dosa daripada berzina? Sepatutnya berzina lah lebih besar dosanya daripada mengumpat. Kamu gitu kan? Qala, maka Nabi bersabda,
Lianna rajul yazni fayatubu ilai fayatubu Allah. Seorang lelaki kalau dia berzina, berarti zina itu adalah dosanya secara langsung pada Allah, bukan pada sama manusia. Kalau seorang lelaki itu berzina, dosanya langsung pada Allah. Dan apabila dia bertobat kepada Allah Ta'ala dengan rahmat Allah yang besar, dengan maha pemurah dan maha pengasihnya Allah Ta'ala itu, tobat itu boleh diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat. Syaratnya sebagaimana dikatakan dalam Qanun Syariah, bahawa mensabitkan kesalahan zina seorang itu dengan 2 jalur. Yang pertama, 4 orang saksi. Yang keduanya, 4 kali pengakuannya. Tak ada 4 orang saksi, tapi 4 kali dia mengaku yang dia telah melakukan perbuatan zina itu. Misalnya katakannya, saya telah berzina, saya telah berzina, saya telah berzina, saya telah berzina. Misalnya 4 kali pengakuannya, dikira sabit kesalahan zina itu ke atas dia. Tapi kalau 2 kali saja dia mengaku, maka tak sabit kesalahan zina itu. Sama juga macam 4 orang saksi, hanya 2 orang saja yang menyaksikannya, dia berzina. Tapi tak ada 2 orang lagi, batal. Dan tidak boleh disabitkan kesalahan zina itu ke atas diri. Tapi boleh jadi juga seorang yang telah berzina lalu kemudian menceritakan zina itu pada orang lain. Misalnya saya saja je lah kan, oh dia dah banyak kali buat benda ni. Lepas tu yang ini bagi tahu ke orang lain, 4 orang. Dengan sendirinya dia akan jadi saksi. Dan apabila dia telah mengaku sebanyak 4 kali, ataupun dia telah disaksikan 4 orang, maka hukuman zina itu tak boleh disabitkan, tak boleh lagi ditarik balik. Maknanya confirm dia didakwa, maknanya disabitkan kesalahan atas perbuatan zina. Tapi setelah dia melakukan zina, selepas tu dia tak ada pun menceritakan perkara ini pada orang lain, hanya dia dan orang yang berzina sudah tahu, dan dirahasiakannya perbuatan zina ini, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala dengan amal ibadah dia, dengan pergi Mekah apa, semualah dia buat. Dan dengan rahmat Allah yang agung, dengan rahman rahimnya Allah, boleh jadi dia diampunkan Allah dosa dia. Apatah lagi dengan kemuliaan Ramadan misalnya, atau kemuliaan Masjidil Haram misalnya, boleh jadi. Atau dengan keikhlasan dia, fas'alullaha rabbukum biniyatin shadiqah au qulubin tahir. Itu syarat diterima amal ibadah, ya. Allah Ta'ala, kita mohon pada Allah Ta'ala dengan niat yang tulus ikhlas dan hati yang bersih. Ya, boleh jadi hatinya bersih, niatnya ikhlas untuk minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Karena kata Nabi, inna arhamakum inna anfasakum marhunatun bi amalikum. Sebab kita ni sebenarnya tergadai dengan amal-amalan buruk kita dan juga amalan-amalan baik kita. Solat waktu kita kan, masuk waktu dia kan kita tergadai tu. Kalau kita tak laksanakan, kita kena tebus tu. Hutang Kena hutang ni. Hutang. Begitu juga amalan buruk yang kita lakukan. Kita tergadai dengan buruk. Allah dah kata jangan buat benda ni, tapi kita buat juga. Berarti kita tergadai si Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, tebuslah gadaian itu dengan bistighfarikum, dengan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini kerana tidak ada dosa yang kecil, melainkan dosa itu dilakukan secara berterusan. Dan tidak ada dosa besar, melainkan dosa besar itu diakhiri dengan istighfar, maknanya tobatlah pada Allah Ta'ala. Dosa zina ni antara dosa yang Allah bayar cash cepat bacik lah, antara benda yang cepat malam. Dia kalau dosanya dengan Allah SWT, Allah akan tangguhkan lagi. Sebab dalam satu hadis pernah dikatakan, apabila seorang mukmin melakukan perbuatan maksiat yang dipanggil mukminul asli, maka buku amalan dibukakan untuk menuliskan amalan buruknya. Tapi dalam masa yang sama, dengan maha rahman dan rahimnya Allah Ta'ala, di mana amalan buruk ni belum lagi dituliskan Allah Ta'ala, walaupun dia telah melakukan kebaikan, keburukan, sehinggalah dia bertobat kepada Allah Ta'ala sehingga malam. Sehingga malam. Jadi Allah tunggu dulu dia.
Tapi kalau amalan baik, dia belum buat lagi, tapi dengan keikhlasan dia nak buat baik itu, Allah dah tuliskan satu nilai kebaikan dalam buku amalannya. Itu Rahman Rahimnya Allah Ta'ala, di mana Allah tahu yang manusia ni lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi diumpamakan Nabi bahawasanya manusia ni selalu meletakkan dosa-dosanya di belakang tubuhnya, tempat penyimpanan dosa dia, di belakang tubuhnya. Zuhurikum saqilatun min auzarikum, sehinggalah belakang ini begitu berat dengan dosa dia. Ya. Teramat berat sebab terlalu banyak dosa dia. Maka fakhaffifu bitulin sujudikum. Sebab tu kata Nabi, kalau kita sembahyang kena sujud lama-lama. Supaya apa? Supaya dosa-dosa tadi itu berguguran daripada tubuh kita. Seperti mana gugurnya daun-daun kering daripada satu pokok. Begitulah Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bersumpah, wa'lamu anna Allah Ta'ala aqsamu bi'izzati. Ini jaminan Allah. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala bersumpah dengan zatnya maha perkasa, zatnya maha agung, ya. Allah yu'azzibal, ya. Allah Ta'ala tidak mengazab orang yang salat, musallin, dan orang yang sentiasa sujud kepadanya. Allah yu'azzibal musallina was-sajidin wa alla yurawi'ahum finnar yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dan Allah Ta'ala tidak akan mempertakuti mereka dengan api neraka, di mana pada masa orang yang dalam keadaan ketakutan di hadapan Allah, dia memusyar nanti. Sebab Rahman Rahim Allah Ta'ala. Jadi Allah sangat suka kepada orang yang solat dan orang yang selalu sujud dengan dia. Kata Rasulullah, wa amal ghibah, adapun perbuatan mengumpat, la yaghfiruha, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosanya hatta li sahibiha, sehinggalah orang yang diumpat tadi memaafkan kesalahan. Berat kan? Lebih berat lagi kata Nabi, mannaru bil yabsi minal ghibah fi hasanatil ain. Beratnya dosa ghibah ini, dosa mengumpat ini, diumpamakan Nabi seperti api yang melahap kayu bakar. Cepat tak api melahap kayu bakar? Si jago merah kata orang Indonesia, kalau terbakar tu memang confirm 1 jam memang habis berpuluh rumah. Tapi lebih cepat lagi dosa mengumpat ketika melahap ni amalan-amalan orang yang beramal dengan sebab mengumpat. Jadi sembahyang subuhnya, baca Qurannya, qiyamul lailnya, habis semua bagi kat dia orang. Inilah satu masa di mana orang tak beramal tapi masuk surga dengan sebab amalan orang lain. Siapakah rugi? Rasulullah masuk. Ya? Rasulullah. Amal ada 4 dia. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya apa? Dosa pada Allah Taala dengan Rahman Rahim Allah Taala, dia boleh ampunkan segera. Lifaur laisa bitarhi, segera tanpa ditangguhkan. Tapi kalau dosa dalam manusia, ini kena minta izin dulu dengan dia, kena minta maaf dengan dia. Kalau ada benda yang kes macam ni, kes politician yang kita kutuk, macam mana minta maaf ni? ini kes yang berbeza. Dia tak sama dengan kes yang ini. Macam Anwar Ibrahim kata tuduh liwatlah benda tu, itu fitnah. Itu kita Kelantan kata tak boleh nak royak kan. Tak boleh nak royak kan. Itu hadis tentang mengumpat. Nampak ni hadis Nabi tentang mengumpat ni dari segi kata kita kena antara kita kena. Kau tak kenal? Kata Nabi, kau tak kenal, dia tak tahu mengumpat. Apa makna mengumpat? Apa makna mengumpat? Iza zakartahu bima fi wa qadir tabtah wa iza zakartahu bima laysa fi faqad buhtah. Itu kata Nabi lah. Apabila kamu menyebutkan sesuatu daripada saudara kamu dengan tujuan untuk memburuk-burukkannya, itu mengumpat. Sebab Nabi tak pernah menceritakan sesuatu daripada orang lain melainkan dengan kebaikannya. Kalau Nabi duk cerita pasal orang lain, dia cerita yang baik-baik saja. Saya dengar macam ni Ustaz.
Kalau cerita burukkan orang, fitnah. Kalau cerita pasal dia, baik, dia umpat. Tunggu dulu ni. Ini ada lagi sambungan di sini. Itu lah. Kalau kita cerita burukkan orang, fitnah. Kalau kita ceritakan pasal macam tu, kita cakap, oh dia beli kereta baru. Mana benda tu? Dia baiklah dia beli kereta baru, tapi kita mengumpat. Itu ada lagi satu hukumnya. Itu di atas riak. Nah, riak tu dia menunjukkan amalan dia. Okey. Tapi yang satu lagi ni di mana dia menceritakan sesuatu tu tapi dengan tujuan untuk mengangkat martabatnya sendiri. Misalnya dia berkawan dengan Tan Sri ni yang banyak duit kan, supaya orang kagum dengan dia bahawasanya dia berkawan banyak orang-orang kenamaan. Itu juga nak menamakan riak yang di peringkat tinggi, yang sangat halus, yang sangat halus sekali. Kalau riak yang biasa-biasa, dia akan menunjukkan kelebihan dia pada diri sendiri ya. Dan riak ini pun bukan hanya setakat harta saja, mungkin amalannya banyak ya kan, dan dia rasa macam ujub betul dengan amalan tu kan. Jadi dia akan cerita pada orang lain lah yang dia ni beramal, baca surah ini, baca surah itu dan sebagainya kan. Tapi dengan tujuan untuk macam kes menunjukkan kebaikan yang orang lain. Surah Abdul Rahman Di situ makcik ni, dia memang sebagus semayang subuh awal, subuh. Tapi dia tak suka dengan budak. Dia marah. Dia pernah marah anak saya. Dia siap cakap buat dosa je. Yang masa tu anak saya terdepan. Lepas tu orang masih pergi ambil anak saya je. Anak saya budak. Orang kamat dia menyimpan. Yang lelaki dia. Masa tu setahun lebih. Masa tu setahun lebih. Orang saya pergi ambil dia siap cakap. Tapi cakap macam penakut je orang. Buat dosa je. Macam mana tu? Dia memang bagus. Pergi haji. Dia nak kurang dia tak lawa dia dengar. Itu kalau subuh kan, saya mengalah dia lah. Sampai mesti dia ada lah kita. Itu adalah satu tanda yang begitu. Itu dia sikap dia. Ada sikap, ada setengah orang sikap tu dia macam tu kan. Amalan yang banyak dia jadi riak kan. Allah kenal, hanya Allah yang tahu. Tapi ada setengah orang macam tu, dia memang suka sound direct kan. Tapi dia tak sound direct Ustaz, dia macam menyindir, macam menyindir. Dia macam dia tak direct. Dia cakap macam kita dah nak dengar tak nak dengar macam kita dah lulusan dia. Dia kat sini, dia macam buat dosa je. Dia macam menyindir. Saya pernah tanya dia, masa dia keluar tu, saya pernah tanya dia, makcik ada masalah dengan anak dia? Tak ada. Tak mana dia cakap? Tak apa. Tak mana dia cakap? Masa dia cakap tu kan, Aisyah angkat bulan ni, Aisyah marah dia balik. Kamu cakap kami ni memang tak layak lah sebab kami ni bukan alim macam dia tu. Dia alim, tiap kali datang duduk depan je. Dulu sekarang tak ada sekarang tak ada. Dulu sekarang kurang sikit. Dulu kan satu golongan kat sebelah tu. Kalau orang lain datang duduk depan tu, beg-beg dia boleh alih. Dia kalau orang lain tak beg kan, dia datang dia boleh alih dia orang lain. Dia bayang. Dia wani dia. Muslim mana masalah ni? Lelaki tak ada masalah. Panggil orang ni macam-macam. Itu katanya murah tak tahu. Jadi kita teruskan lagi. Wa idza zakartahu bima laysa fi. Kalau yang pertama tadi katakannya, apabila kamu mengatakan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkannya, itu namanya mengumpat. Kita ceritakan benda tu benda betul. Ya kan? Benda tu benda betul. Tapi tujuan kita menceritakan tu adalah untuk menjatuhkan martabat dia. Betul. Dia kan bikin dia baru. Dia bikin dia baru kot. Itulah. Itu cuma lah. Itu hasad tu dia cerita kan. Cerita dengan lelaki bini. Dia yang kita tu baru. Dia tu. Mengumpat lah tu. Tapi kata dia, wa idza zakartahu bima laysa fi. Kalau dia menceritakan sesuatu kepada orang lain, menceritakan saudara sesuatu kepada orang lain, tapi saudara itu tidak melakukannya, mana tak buat tu benda tu, itu fitnah. Dipanggil buhtah. Nampak ada sebenarnya cantik kan? Satu buhtah, satu buhtah. Satu dia buat, memang betul-betul dia buat,
Tapi diceritakan orang ini, orang ketiga ni, ya, orang kedua ni pada orang ketiga dengan tujuan untuk memburuk-burukkannya. Itu mengumpat. Tapi yang kedua ni pula, yang katakan Buhtah tadi, dia tak melakukannya. Betul-betul tidak melakukannya. Tapi dikatakan dia melakukannya. Ada dua kena lah kan. Satu dia kena mengumpat, satu kena memfitnah. Jadi dua-duanya, orang memfitnah ni dua-dua dia dapat. Dia mengumpat sekali dan memfitnah sekali. Mengumpat tu dia menceritakan sesuatu yang tak betul pada orang lain. Itu namanya fitnah kan. Tapi dia cerita tu dia dah mengumpat. Sebab Nabi dia suka cerita benda-benda baik-baik. Kalau depan orang kita cerita baik-baik, memuji dia, itu ada mau mungkin barangkali kan. Apa nama Islam opportunist ni? Dia ambil kesempatan. Dia ada tujuan. Tapi kalau di belakang dia cerita kat orang kan, mengampung. Bagusnya dia sebagai imam kan. Memang tak belajar di Mesir. Tapi dia punya bacaan kalah dia kata kan. Kalah Imam Mesir pun kalah. Walaupun tak boleh kat Mesir. Dia punya kelebihan itu ada. Itu memang betul kan. Ada setengah kan Hafiz ni. Ni contoh tak mengumpat lah. Macam baru ni saya pergi sembahyang dekat Ceras. Imamnya tu daripada Aceh. Dia belajar kat Hulu Langat dia. Bukan dia belajar kat Mesir. Orang Aceh belajar Hulu Langat. Jadi sebab itulah dia ada kawan dia. Kebetulan Nazir tu kawan dia, anak dia mengaji sama dengan dia. Tu. Jadi dia panggil setiap tahun lah. Macam Ustaz Muhammad tu lah. Dia panggil setiap tahun kan. Dah 3 tahun dia dah jadi imam tu. Saya pun nampak muda sangat. Bukan dia pakai songkok ke pakai serban, tak ada. Pakai yang kopiah Indonesia punya kopiah kan. Hitam kan. Lepas tu pakai baju imam. Gaya tu macam bukan gaya imam lah. Dia duduk kat Tom Yam, makan kat kedai Tom Yam kan. Jumpa saya kat petang-petang tu, dia pakai baju batik kan. Bukan macam imam lah. Tapi masa dia baca, sekarang saya cakap, saya pusing-pusing. Bulan Ramadan ni pergi masjid, mana-mana masjid. Yang itulah bahawa saya ada rasa zuk ya? Sembahyang tu rasa nikmat dia luar biasa sekali. Dia punya bacaan ni langsung tak sangkut langsung. Dan kadang-kadang kita berjemaah ni kan ada bergantung kepada kerohanian orang yang imam tu membaca sebagainya. Kita boleh tersentuh loh. Dekat dengan Allah Ta'ala. Kan begitu. Dia sama. Dan saya tengok jemaah ni, yang pertamanya barangkali orang yang dalam mungkin memang nak beramal lah. Tapi biasa kalau dah pukul 11 ya, kalau sembahyang dengan bacaan yang panjang macam tu ya, orang dah semalam ya, orang akan balik kan. Tapi tak ada satu pun yang belakang saya tengok yang keluar. Dia 8. Tapi dalam 11 dengan tazkirah 20 minit. Sebab panjang ayat ni. Dia satu muka dia baca. Tapi sedap. Suara dia tu lemah lembut saja. Halus betul dia punya apa tu? Baca kunyuk orang Malaysia ni. Bukan orang Arab. Mungkin dia banyak belajar lah. Mungkin dia minat kan. Itu dia. Itu cerita pasal hadis Abu Zar Al-Ghifari tentang empat. Ini hadis yang satu lagi. Kat mana tu Ustaz? Boleh pergi try. Masjid Qaryah Ceras, Batu 9 tak silap. Masjid Kuning, tepi jalan. Selepas tol selepas tol RM1, ada satu masjid tepi jalan Kuning. Saya pun ngajar kat situ. Ngajar bulanan kita alam bazar. Kita alam bazar saya. Kita yang sama. Saya kat sini, saya kata Mak Rahman ni ada imam daripada Mekah tu. Itu yang paling tak dengar daripada Mekah. Oh, daripada Mekah lah. Itu memang patutlah kan daripada Mekah kan. Besar kan dia tahu. Sekarang ni dia masih jadi imam lagi? Dia sekali tu datang. Jemputan sekali. Tahun lepas. Sekali. Tahun ni tak ada? Tak ada. Memang imam daripada Masjidil Haram, imam tu tempat haram lah. Macam Madinah, Mekah, macam masjid-masjid besar tu. Tapi dia tak terkenal lah. Dia tak terkenal macam Sudais. Tak terkenal. Sedap kan? Tapi dikata imam Masjid Haram. Muda lagi? Masya Allah ya. Itu kelebihan seseorang lah. Jadi tak semestinya kita kena belajar di Mekah dulu baru kita sedap baca Quran. Tak semestinya. Kadang-kadang minatnya pun kan. Itu dia. Jadi kata
Abu Zar ni, ja'a rajulin ila Abi Zar faqala, ya Abu Zar, ma lana nakrahul maut? Faqala li'annakum ammartumud dunya wa akhrabtumul akhirah. Ya Abu Zar, atrifni bi syai'in minal ilmi. Fakataba ilai, innal ilma katsirun walakin in qadarta alla tusi'a ila man tuhibbu faf'al. Faqala lahu rajul, wa hal ra'aita ahadan yusi'u ila man yuhibbu? Faqala lahu, na'am, nafsuka ahabbul anfusi ilaika, fa iza anta asaita Allah faqad asaqta ilaiha. Dalam yang lain pula, dia bertanya pada Abu Zar, fa kaifa tara qudumana 'ala Allah? Faqala ammal muhsin minkum fakal ghaib yaqdamu 'ala ahli, wa ammal musi' minkum fakal ibiqi yuraddu 'ala maulah. Maksudnya, seorang lelaki telah datang kepada Abu Zar. Faqala, maka dia berkata pada Abu Zar, ya Abu Zar, ma lana nakrahul maut? Apa yang tak kena dengan aku? Aku ni sebenarnya takut mati. Nakrahul maut, aku segan betul nak mati. Aku takut betul nak mati. Maka Abu Zar berkata padanya, faqala, Abu Zar berkata padanya, li'annakum amartumud dunya wa akhrabtumul akhirah. Oh, aku tahu, kata Abu Zar, penyebab dia takut mati itu, sesungguhnya kamu, li'annakum, bahawasanya kamu menghancurkan akhiratmu, katanya, menghancurkan akhiratmu, ya, menghancurkan akhiratmu untuk membeli, untuk meraih kesenangan dunia. Itu kata dia. Jadi dihancurkannya akhiratnya, diketepikannya akhiratnya, dalam artian amal lah, untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Sebab tu dia jadi takut akan mati. Sebab terlalu cintanya dengan dunia. Sebab tu dia takut mati. Itu soalan yang pertama. Ya Abu Zar, atrifni bi syai'in minal ilmi. Fakataba ilai, innal ilma katsirun walakin in qadarta alla tusi'a ila man tuhibbu fa'al. Yang kedua ini soalan yang lain pula. Ya. Kata dia, wahai Abu Zar, yang pertama dah siap dah. Wahai Abu Zar, ajarkan aku sesuatu ilmu yang baru. Dia nak tahu ilmu yang baru. Maka Abu Zar pun menuliskannya ataupun menjelaskannya. Innal ilma katsirun walakin in qadarta alla tusi'a illa man tuhibbu fa'al. Kata Abu Zar kepadanya, sesungguhnya ilmu itu sangat luas, sangat luas. Tapi katanya, in qadarta alla tusi'a ila man tuhibbu fa'al. Ini paling penting sekali. Ini paling penting sekali. Ini kata Abu Zar paling penting sekali. In qadarta alla tusi'a ila man tuhibbu fa'al, maka jika kamu dapat menahan untuk tidak berbuat buruk, untuk tidak melakukan kejahatan kepada saudaramu, itulah amalan yang paling baik. Menahan untuk menahan diri untuk tidak melakukan keburukan kepada saudara yang dicintai. Maknanya saudara yang dicintai. Ya. Kenapa sekarang kita cinta nak buat buruk? Itu soalan kedua. Soalannya sama dengan kawan Abu Zar yang Encik Adik cakap tu. Soalannya sama dengan kawan Abu Zar ni, yang lelaki yang juga Abu Zar ni. Apa kata dia? Faqala lahu rajul, maka dia berkata, wa hal ra'aita ahadan yusi'u ila man tuhibbu? Adakah orang yang sangat dicintainya dia berbuat buruk dengan dia? Kata orang soalan ni kan? Tempat betul soalan Encik Arif. Sama soalan dengan sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Dia kata, wa hal ra'aita ahadan yusi'u ila man tuhibbu? Adakah orang yang sangat dicintainya, lepas tu dia buat buruk dengan dia? Pernah kali tengok? Faqala lahu, maka Abu Zar berkata, ya, saya pernah tengok. Naam, kata dia. Maka dia jawab, nafsuka ahabbul anfusi ilaika, fa iza anta asaita Allah faqad asaqta ilaiha. Kata Abu Zar, saya pernah tengok. Siapa? Nafsuka ahabbul anfusi ilaika.
diri kamu sendiri. Kata dia, yang kamu amat mencintainya, tapi kamu melakukan keburukan dengannya. Apa kata dia? Limaza kadzalik? Kenapa pula macam tu? Lalu kata Abu Zar, fa idza anta asaita Allah faqad asata ilaiha. Maka apabila kamu berbuat maksiat kepada Allah Taala, berarti kamu melakukan keburukan terhadap diri kamu sendiri yang sama amat kamu cintai. Nampak bahasa dia kan? Subhanallah. Hebat sungguh bahasa dia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak kan? Sama-sama, alhamdulillah.